Apa lagi ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, di mana juga anda berada, kami sekarang bersiaran secara live menggunakan platform Facebook Live Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali bersama dengan Facebook Saudara Ali Rusia, dan kita sedang live sekarang tuan-tuan dan puan bersama-sama saya Saudara Ali Rusia. Kepada siapa yang pernah membaca sebuah buku yang ditulis nama dia Street Dakwah. Buku ini menceritakan bagaimana perlunya dakwah dijalankan untuk orang-orang yang bukan Islam dan juga untuk mereka yang tinggal di bandaraya, terutamanya para remaja yang didapati agak renggang sikit kepada agama. Dan inilah Street Dakwah yang sedang, kalau misalnya di Kuala Lumpur ni tempatnya di Bukit Bintang biasanya, di Sunway Pyramid, di Surian Damansara, ini adalah tempat-tempat yang disebut sebagai medan kepada street dakwah. Dan bersama dengan kita saudara ialah Saudara Ali Rusia. Perkataan Rusia itu sendiri pun sudah menggerunkan kita, ya. Kenapa Rusia? Pada Ali dengan Rusia, Ali bin Rusia ke, Ali orang Rusia ke, Ali lahir di Rusia ke, ataupun apa-apa yang berkaitan dengan Rusia, atau Ali penasihat kerajaan Rusia ke, atau Ali yang melancarkan peluru berpandu Rusia ke. Jadi tuan-tuan, kita bersama dengan dia. Kita nak bincang malam ni antaranya, permulaannya kita nak berkenalan dulu dengan Saudara Ali Rusia ni. Bagi mereka yang selalu mengikuti Facebook, yang mengikuti WhatsApp dan mengikuti berbagai-bagai lagi Instagram dan sebagainya, nama Ali Rusia ni tuan-tuan tidak asing lagi. Orang kenal semua, teman-teman anak muda kenal, orang yang bukan Islam kenal. Sebab Ali Rusia ni pengalamannya bukan saja di Malaysia, seorang profesional dalam oil and gas, tuan-tuan dan puan, yang berkhidmat di Rusia dan mana-mana tempat lagi di dunia ini. Dan dia berkhidmat sebagai konsultan kepada company-company, syarikat-syarikat besar yang terlibat dalam oil and gas operation dan sebagainya. Dan alhamdulillah, penglibatan yang total kepada dakwah, tuan-tuan dan puan, yang sudah merantau sejak umur 19 tahun. 19 tahun. Sekarang ini berumur 53 tahun. Nampaknya masih muda, apalagi dengan baju merah tu, kemudaannya makin menyerlah lagi nampaknya, tuan-tuan. Jadi saya di peringkat awal ni, para penonton, tolong like and share, like and share, like and share. Dan kepada siapa yang beri komen, tuan-tuan, tolong tuan-tuan, komen tu tolong tag nama adik, nama sahabat, supaya program kita ini, tuan-tuan dan puan, multiply. Sebab program ataupun konten kepada perbincangan pada malam ini berkait dengan semua orang, tuan-tuan dan puan. Jadi Saudara Ali Zakar Ali di antara orang yang saya rasa mampu memberikan apa juga soalan yang didatangkan kepadanya. Tuan-tuan boleh mengemukakan soalan, insya-Allah saya akan tapis soalan-soalan itu yang mana perlu, yang mana didapati relevan dengan perbincangan pada malam ini, kita akan keudarakan dan kita akan jawab di udara, insya-Allah. Tuan-tuan, peringkat awal ni kalau misalnya saya boleh, tuan-tuan, sekali lagi like and share, like and share, like and share. Dan bagi tahu kawan-kawan dan sahabat-sahabat dan sebagainya. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, insya-Allah masing-masing. Saudara Ali ada dia punya Instagram, saudara Ali ada dia punya Facebook, saudara Ali ada dia punya YouTube dan sebagainya. Begitu juga saya. YouTube saya ada nama Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Kemudian tu kita punya IG, Instagram, dan kita punya Facebook dan sebagainya. Mintalah tuan-tuan dan puan untuk memperkenalkan kepada teman-teman yang lain. Okey, soalan yang pertama. Saudara Ali, kalau dapat saya nak tahu perkataan Rusia tu itu pun menjadi tanda tanya kepada kita semua ni. Kenapa Ali Rusia? Kenapa tidak Ali bin so and so? Kalau orang Terengganu misalnya Ali bin Jusuh. Misalnya itu. Kenapa tidak jadi begitu? Assalamualaikum warahmatullahi taala kepada Datuk sendiri dan juga kepada warga Islam Malaysia, juga kepada warga Malaysia yang bukan beragama Islam. Salam sejahtera. Jadi nama saya sebenarnya nama sebenar dalam surat beranak lah. Nama sebenar yang mak ayah bagi adalah Ali Zaid bin Ibrahim. Ali Zaid bin Ibrahim. Jadi nama ni diguna sampailah saya meningkat remaja, masuk sekolah, kemudian masuk kolej dan sebagainya hingga melanjutkan pelajaran. Sehinggalah sampai masa satu ketika
saya ni tersadar kat Rusia. Tersadar itu bukan apa, sambung belajar dan juga bekerja di sana. Dan oleh kerana mungkinlah tempat yang saya duduk tu, dia punya winter time more than -40, Datuk. Allah. More than -40. So maknanya tadi kalau -40 ni, if you have one glass of apa ni orang kata air panas, kalau keluar daripada pintu rumah tuang je, dia terus jadi cornflake, jadi macam snowflake lah. Dia punya -40 ni kita pun kena pakai temol punya coverall. Jadi tak ramai orang ASEAN yang sanggup berada di tempat tu. Jadi akhir sekali tahun kedua tu tinggal saya seorang je lah yang tinggal kat sana. Dia orang lain semua balik tak tahan ya. Nak buka, nak pergi tandas, nak pergi toilet semua. Jadi akibat daripada situlah gelaran tu. Dan saya bukan saja di Rusia, saya juga berada di Jepun selama ulang-alik 3 tahun 4 bulan, dan juga di benua Afrika iaitu di Nigeria, Delta State selama 3 tahun, di Thailand selama 2 tahun, dan juga negara-negara lain lah. Tapi yang lebih terkenalnya dia orang lebih kenalnya dengan ahli Rusia sebab kental dekat sana. Tak kental dekat Afrika, tapi kental tu di Rusia. Dengan dia punya cabaran makan dia yang mana, cuaca dia, kemudian dengan orang dia yang orang kata agak tough life lah. Jadi gelaran tu bawa balik sehingga kekal sampai sekarang lah tu. Dan dari segi kerjaya saya ni berpendidikan dalam mechanical, kemudian melanjutkan pelajaran, kemudian saya banyak bekerja dengan PMC. Apa itu PMC? PMC ada project management consultant untuk wool player punya oil and gas. Contohnya macam Chevron, Petronas, Gazprom, syarikat milik kerajaan Rusia. Kalau macam kita Petronas lah, Gazprom, kemudian macam main contractor giant company macam Hyundai, heavy industry, Samsung heavy industry, banyak lagi lah yang international punya main player, yang orang kata frontliner juga, frontline punya player dalam oil and gas. Those company yang generate world income. So kita ni macam tim saya ni adalah tim hardcore yang duduk dekat depan, sama ada untuk upstream ataupun downstream. So kita buat bermula daripada cari gali, drilling, processing, sehinggalah refine, dia punya refinery for oil and gas. Jadi itu sedikit sebanyak saya punya kerjaya dalam bidang dunia lah, kerjaya saya lah by profession. Dan saya terlibat dengan kerja dakwah tabligh ni, sedang kata orang panggil orang tabligh lah. Bila mana saya ni dibesarkan ataupun membesar dalam kerja agama ni bermula daripada umur 19 nak masuk 20 di markas dakwah tabligh Kampung Johor, Jalan Limpun, Batu Pahat. Masa tu masih ada lagi arwah Syekh Salim merupakan amir ataupun Faisalah tetap di markas Batu Pahat Johor, dan juga almarhum Cikgu Mahmud Subuh, almarhum arwah Cikgu Haji Ayub, Cikgu Mak Ibrahim, Bai Kafi, dan juga almarhum Ustaz Ahyar, ramai lagi lah. Jadi daripada sana saya membesar dan dididik oleh mereka-mereka ni, pentol-pentol ni, Kumail, Osman Tongkat, ramai lagi lah. Dan saya membesar dengan kerja dakwah ni daripada dia orang. Kemudian berpindah daripada negeri ke negeri, sampai sekarang ni saya menetap di Kuantan. InsyaAllah Datuk. Itu sedikit sebanyak latar belakang. Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan, saya nampak dari segi sejarah hidup Rusia ni, lama di Rusia dengan keadaan cabaran negara yang begitu sejuk sampai -40 Celsius, ini satu benda yang kita tak boleh fikirlah macam mana orang hidup dalam suasana begitu.
kemudian mengembara lagi ke Afrika, mengembara lagi ke Eropah dan sebagainya, ke Thailand, ke Jepun dan berbagai-bagai lagi yang disebutkan tadi. Sudah tentu dekat situ saya nampak dekat situ melatih jiwa yang kental, jiwa yang kental. Maknanya jiwa yang boleh hidup dalam keadaan apapun. Inilah sebenarnya satu hakikat yang perlu ada, prasyarat yang pertama untuk kita menjadi pendakwah yang terbaik. Dan tadi sejak umur 19 tahun terlibat dengan dakwah, bila berpindah ke Batu Pahat, berjumpa dengan orang dan sebagainya dan terlibat dalam dakwah. Jadi maknanya ini untuk jadi pengajaran kepada teman-teman yang lain, anak-anak muda dan sebagainya, even yang dewasa macam saya, yang tua macam saya ni, supaya kita nak bina semangat juang, daya tahan, daya juang, kekentalan ini bukannya mudah untuk kita berdakwah. Terutama kita nak dakwah pergi Afrika misalnya, bukan mudah. Dan dakwah pergi India misalnya, bukan mudah. Bangladesh misalnya, bukan mudah. Jadi saya nak minta Saudara Ali kaitkan dengan sejarah hidup yang sebegitu tu dengan cabaran dakwah. Macam mana itu memudahkan kerja-kerja dakwah dengan cabaran awal yang begitu rupa yang disebutkan tadi. Sila. Okey, untuk nak bagi faham keseluruhan tu saya rasa mungkin agak sukarlah Datuk Kenapa kerja dakwah dan tabligh ni dia bukan dengan cakap kita boleh faham, dengan kita lihat kita boleh faham, dengan kita dengar kita boleh faham. Practicality that we should do is kita kena letakkan keseluruhan seperti mana yang dianjurkan oleh ulama, yakni diri, harta dan masa kita di jalan Allah dengan nisab-nisab ataupun dengan bilangan hari yang telah dibuat oleh alim ulama berlandaskan Quran dan hadis. Bila kita ikut uslub tu, maka kita akan dapat kefahaman seperti mana faham yang telah diberi pada orang-orang yang dahulu. Itu pun masih lagi, kalau kita tengok orang-orang lama dalam usaha agama ni, dia akan cakap, oh saya tak pandai, saya tak masih belajar, saya tak pandai. Ini adalah satu perkara yang sukar untuk dijelaskan. Walau bagaimanapun kita kena faham bahawa seperti mana yang Datuk tanya tadi, boleh menyebabkan perkara ini orang kata boleh jadi kental dalam kerja agama ni, kerana salah satu perkara yang kita diajar dalam kerja dakwah tabligh ni adalah dengan 6 prinsip. Yakni tak ada satu perkara pun yang akan berlaku, di muka alam ini, walaupun ada alam lain lagi, mana takkan berlaku tanpa izin Allah. Kita kena yakin sesungguhnya bahawa semua ini adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tadi, ini semua adalah datang daripada Allah. Macam mana kita nak tentukan baik dan buruk, maka kitalah yang kena mulakan kebaikan. Fikir kita kena fikir baik, mata kita kena mata yang baik, telinga kita dengar yang baik, tangan kita buat yang baik, kaki kita melangkah tempat yang baik, hatta hati kita pun kita kena jadi baik. Kita sentiasa bersangka baik. Maka seluruh keburukan akan bertukar menjadi kebaikan. Jadi walaupun kita dicampakkan ke mana-mana pun, insya-Allah sekiranya kita yakin bahawa Allah kuasa, makhluk tak ada kuasa, maka seluruh positive thing yang ada tu dia akan datang pada kita. Yang negative thing, of course, kita akan put behind. Maknanya dia akan pergi dengan sendirinya. Semua ni sebenarnya dengan tangan-tangan manusia. Allah sendiri cerita dalam Quran bahawa semua yang berlaku ni atas tangan-tangan manusia. Manusia lah yang menzalimi diri dia sendiri. Bukan Allah, bukan Tuhan semesta alam. Jadi sekiranya kita buat baik, maka kebaikan akan tersebar. Sekiranya kita buat buruk, buruk akan tersebar. Berlaku buruk dan baik adalah dalam tangan-tangan manusia sendiri. Yang mana kita gunakan seluruh anggota badan kita untuk kebaikan. Bukan saja kita, benda orang yang paling hampir dengan kita. Kita buat yang baik pada dia. Dia pun buat kebaikan, maka dia sebarkan kepada siapa? Mungkin pada anak dia, isteri kita, orang yang kedua, benda anak dia, dan anak dia akan kawan dia pada kawan dia, dan seluruh alam akan jadi baik. Itu yang sepatutnya berlaku pada semua orang di muka bumi ni. Maknanya buat perkara yang baik, maka baik akan tersebar. Jadi bila mana saya dicampakkan di satu tempat yang mana contoh, saya bagi satu contoh Datuk
Ya, sila. Dulu kita selalu dengar, ini cerita benar, cerita yang saya cerita benar berlaku pada diri saya sekitar umur semasa saya ada di sana lah. Saya pernah minum holy water daripada Orthodox Church. Saya pernah minum. Bila mana berlaku satu ketika di satu musim winter, masa tu -45, saya mungkin tu nak masuk tahun kedua, jadi saya mendapat sakit di musim winter tu. Pada satu masa saya sakit, pada badan saya jadi sakit, nerve semua jadi macam orang kata sakit urat lah, demam urat. Jadi saya tak pergi ke tempat belajar dan saya tak pergi bekerja. Jadi saya ada satu mak angkat, satu mak angkat yang mana dia ni memang kalau saya ada apa-apa masalah, saya pergi jumpa dia lah, tanya dia, sebab kita mak bapak pun jauh kan. Jadi saya cari satu orang tua, umur dia dah tua 60 lebih dekat 70. Suami isteri, dan dia ni pengalaman dia bermula daripada zaman komunis tahun 50-an lagi. Maknanya zaman Soviet Union, lepas Soviet Union, kemudian dia hidup di zaman Russian Federation dengan mindset masih lagi komunisme punya mindset. Walau macam mana pun dia cuba buka minda dia untuk jadi orang biasa. Tapi of course lah, sebab dia daripada lahir aja dah komunis, kemudian dididik. Mom said don't talk to strangers, dia pun didik anak dia macam tu, didik cucu dia macam tu. Jadi dia suami isteri ni dia punya masih lagi macam tu. Walau macam mana pun saya ambil dia jadi mak angkat saya. Maknanya saya baik dengan dia. Jadi satu musim winter tu saya sakit. Kemudian dia tengok 2-3 hari saya tak datang tempat kerja dan tempat belajar, maka dia datang rumah saya. Jadi selalunya dalam budaya dekat Europe ni kita akan bersembang di dapur. Kan? Kita bersembang ke dapur, pergi dapur buat kopi panas, buat teh panas, kemudian dia bawa coklat, okey, bawa sembang semua sekali. Dia tanya saya, kenapa kau pergi mana? Apa jadi pada engkau nak? Kata, kat saya sakit mak. Saya cakap dengan dia. Saya sakit lah, tak dapat. Dia sakit apa? Dia kata. Dia kata saya macam demam. Oh, kalau macam tu dia kata tak apa, kita ada ubat. Dia keluarkan daripada beg dia dalam botol yang okey-okey. Jadi dia buka, saya pun tak sempat nak tanya apa, dia kata buka mulut. Saya pun buka mulut. Terus dia tuan dalam mulut saya. Saya telan, saya tanya dia ubat apa ni? Oh, ini holy water daripada Orthodox Church. Jadi apa yang saya nak bagi tahu dekat sini, bahawa sekiranya kita ada yakin yang betul, sekiranya kita ada yakin yang betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, satu pun tak akan beri mudarat pada kita. Satu pun tak ada bagi mudarat pada kita. Jadi apa yang saya nak bagi tahu, bahawa memang saya tercampak di mana pun, memang saya sentiasa ingat Allah. Memang sentiasa hati, jiwa dan raga ni memang sentiasa bahawa Allah lah yang berkuasa. Jadi yang kita duk dengar bahawa oi kalau minum holy water kau akan jadi gelap, tak lama besok pagi kau jadi Kristian. Saya tak tidur satu malam tu duk tunggu. Jadi Kristian ke? Dulu aku dengar masa-masa sekolah kalau aku terminum holy water ni aku boleh jadi Kristian. Tak tidur saya Datuk, satu malam duk tunggu. Takut nak tidur takut bangun nanti jadi Kristian kan. Tak boleh mengucap pun semua. Sampai sekarang pun masih Islam Datuk. Sampai sekarang Islam. Jadi banyak lagi lah. Banyak perkara lagi. Jadi yang penting sekali kita kena ada keyakinan yang betul. Bila ada keyakinan yang betul, maka akan datang perkara, semua perkara yang betul dalam diri kita, insya-Allah. Okey. Tadi apa yang saya nak simpulkan dengan dua soalan yang saya tanyakan tadi. Maknanya kita dalam jamaah tabligh, dalam dakwah tabligh ni mementingkan kekuasaan mutlak yang pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya adalah dalam perancangan Allah, dalam ilmu Allah, dan kita ni sebagai instrumen saja yang kecil begitu saja. Kecil sangat kita dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor dua tentang yakin tadi. Benar. Yakin, kalau kita yakin sampai kata hakul yakin, yakin betul-betul, datanglah apa pun insya-Allah dari segi akidahnya terus terpelihara sampai bila-bila. Itu yang disebutkan tadi. Nah, saya nak bawa senario ini kepada apa yang berlaku dalam COVID-19 ini. Kita cerita sekarang. Okey, orang tabligh dengan dia punya tarbiyah seperti demikian, secara praktikal dengan 6 prinsip dan sebagainya. Gerak sama ada 3 hari, sama ada 10 hari, sama ada 40 hari, sama ada 4 bulan, dan ada dia punya nisab dia dan sebagainya. Akhirnya jadilah manusia-manusia ni yang kita katakan kepada orang masyarakat biasa di Malaysia ni,
masih anggap manusia itu adalah manusia yang berbeza sikit dengan manusia biasa. Description yang disebutnya, nak kenal orang tabligh, pakai jubah. Nak orang kenal orang tabligh, dia pakai serban. Nak kenal orang tabligh, dia berjanggut, dia panjang. Nak kenal orang tabligh, dia tidak misai dia pendek saja. Nak kenal orang tabligh, dia berjalan dengan tasbihnya. Nak kenal orang tabligh, mana-mana duduk pun dia buka Al-Quran. Tuan-tuan, budaya inilah yang dibawa kepada mereka yang dikuarantin. Budaya inilah yang dibawa kepada mereka yang sedang menerima rawatan kerana mereka positif dan sebagainya. Nah, persoalannya Mak Ali persoalannya ialah dengan budaya yang sedemikian ni dibawa, budaya ni yang masyarakat anggap budaya ni alien. Itu bukan masyarakat, bukan budaya majoriti masyarakat kita. Bukan budaya arus perdana, bukan budaya arus perdana. Kalau kita ada adik-beradik pun, kata kelas 10 orang adik-beradik, ada seorang tabligh, nampaknya budaya itu lain sikit. Isteri dia lain, isteri dia pakai purdah, pakai jilbab dan sebagainya, sementara yang lain tidak. Tapi saya nak sebutkan, macam mana caranya dengan dia tengok, orang mengatakan, saya nak dengar yang tak bagus orang katakan tabligh berkaitan dengan COVID-19 ni. Dia katakan tabligh ni punca segala kekecohan yang berlaku sekarang ni tentang COVID-19 ni. Tabligh juga ialah orang yang degil, tak mau ikut. Orang suruh pergi buat saringan, tak pergi saringan. Orang pergi buat saringan, tak pergi saringan. Kemudian juga disebutnya tidak beri kerjasama dengan KKM, tak beri kerjasama dengan KKM. Ada juga disebutkan bila tabligh itu berada di ward dan sebagainya, dia akan pergi katil ke katil, mentashkil orang, dan dalam ketashkilan itu dia menyebarkan lagi virus yang tidak positif menjadi positif dan sebagainya. Kalau misalnya Ali dengan pengalaman you di kuarantin selama 21 hari itu, macam mana you nak membalas balik kata-kata yang macam itu, nak membetulkan keadaan supaya masyarakat seluruhnya memandang tabligh ini dengan lebih adil lagi dalam konteks kita menghadapi COVID-19 ini. Sila. Okey, baik. Dekat situ ada 3 perkara yang Datuk sebutkan tadi, dan perkara yang pertama, yang kedua tu saya betulkanlah, saya nak betulkan. Tadi Datuk ada sebut bahawa bila tengok orang tabligh je, for sure dia ada janggut yang panjang. Kemudian pakai dia pun lain sikit mungkin. Dan dengan identiti dia tersendirilah. Dan kemudian di mana-mana saja, kalau kita tengok memang dia ada satu perwatakan dia sendiri. Sebenarnya itu bukan budaya yang dibawa. Bukan satu budaya yang dibawa. Maknanya tadi kita balik pada isu COVID-19, kemudian dalam ward yang telah dikawal sedemikian rupa, kemudian dalam pusat kuarantin ataupun stesen kuarantin yang juga dikawal sedemikian rupa, tapi kita masih lagi ada perkara yang kita buat yang menyebabkan orang kata, oh itu orang tabligh, mereka kenal. Sebenarnya bukan kami membawa. Sebenarnya itulah amalan yang kami buat sehari-hari dalam kehidupan sebagai satu orang tabligh. Dan sebenarnya orang je panggil kami ni orang tabligh. Kami ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tak ada benda yang pelik dalam amalan tabligh. Bermula daripada bangun tidur, kita buka mata, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa alaihi nuzur. Kita baca doa bangun tidur. Kemudian kita bangun keluar daripada bilik, tengok isteri, kita bagi salam dekat isteri. Kemudian kita pergi tandas, baca lagi doa masuk tandas, nak mandi pagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tutup kepala. Itu semua amalan biasa. Kemudian mandi, pergi solat dekat masjid, solat subuh. Kemudian kalau ada masa, tunggu, habiskan zikir. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 100 kali, tasbihat, kemudian istighfar 100 kali, selawat atas Nabi. Itu perkara biasa, amalan setiap hari 300 pagi petang kita buat. Kemudian ada masa lagi dekat rumah kita dapat solat isyraq ataupun solat duha. Kemudian ada masa ruang lagi kita baca Quran. Kemudian pergi bekerja, kan? Walaupun kita pergi bekerja, for example, those people yang bangun pagi-pagi, kita start kita pergi kerja dan sebagainya, dia boleh buat amalan, dia boleh zikir daripada dia buka radio, boleh zikir, habiskan zikir, kita ada masa lapar, pukul 10, waktu rehat, boleh baca Quran. Ini adalah amalan orang Islam sebenarnya. Amalan orang Islam. Tapi hari ini kita duk sibuk dengan perkara-perkara yang lain, jadi sehingga kan
Kita jam tengah makan pun kita tak nak anak kita ganggu, kita ambil handphone bagi anak kita satu, Along bagi pula Angah satu. Kita pun sebut main handphone laki bini, anak kita pun main handphone laki bini. Jadi bila kita baca Quran dalam hospital atas katil, jadi orang nampak pelik. Tapi orang tak nampak pelik bila dah keadaan sakit masih main handphone, tengok YouTube, tengok WhatsApp, tengok video, ketawa, TikTok dan sebagainya. Tapi bila tengok orang tabligh duduk atas katil dah keadaan sakit, pakai baju belang-belang, baju hospital, baca Quran, jadi aneh. Bukan aneh setakat kepada orang Malaysia saja, tapi satu tu jadi aneh. Jadi sebenarnya dakwah dan tabligh ini adalah islah diri. Islah diri, kita membawa seluruh amalan di zaman Nabi SAW. Apa dia? Amalan mukmin. Amalan orang mukmin. Maksud orang mukmin adalah orang yang hampir dengan Allah, orang yang mengamalkan keseluruhan agama. Bukan separuh-separuh agama, keseluruhan agama dalam kehidupan dia, dalam kehidupan anak isteri dia, dalam kehidupan jiran tetangga dia, neighborhood, dalam kehidupan kampung dia, taman dia, dalam kehidupan negeri dia, negara dia. Kalau mampu lagi kita bawa kehidupan ni, kita keluar 4 bulan pergi negara jauh. Kita lapangkan masa bagi tahu pada orang. Inilah kehidupan kita. Bangun pagi baca Quran, zikir pagi petang, amalkan doa-doa masnun, kemudian menziarahi satu sama lain. Ini perkara bukan perkara pelik, bukan perkara orang tabligh. Sebenarnya ini adalah amalan orang mukmin. Yang mana patut dibuat oleh seluruh umat yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi oleh kerana hari demi hari, sehingga kan bermula daripada selepas perang salib yang ke-6, yang terakhir perang salib yang ke-6, kemudian beberapa ratus tahun berlaku revolusi besi di Eropah, maka manusia bermula sibuknya dengan dunia. Daripada besi yang dalam perut bumi tu, besi dalam perut bumi, dicungkir, ditempa, dijadikan satu kereta. Kita tengok kan, kereta zaman Charlie Chaplin, kita tengok zaman hitam putih, kereta Ford yang mula-mula buat di US. Manusia buat kereta. Besi yang sama cungkir, tempa dengan akal yang beri yang Allah Ta'ala kata asraful makhluk, manusia yang terbaik. Kita fikir besi yang sama ni, kita balik dekat atas langit, jadi roket, kapal terbang dan sebagainya. Besi yang sama, ketuk, fikir, letak enjin sama je macam enjin kereta tu. By engineering dia sama je, motor, movement. Letak atas satu besi yang dah kita buat bentuk kapal, campak ke air, besi pun boleh berjalan atas air, tak tenggelam. Jadi nak ceritanya bahawa apa saja kehidupan kita ni sebenarnya kita kena kembali kepada Allah. Jadi selepas zaman habisnya perang salib yang ke-6, Islam di Spanyol dimusnahkan, kemudian beberapa puluh tahun, ratus tahun kemudian berlaku revolusi di Eropah, yang mana Eropah disanjung, berlaku revolusi pemodenan. Kemudian hanya tinggal satu je masa tu, kerajaan yang terakhir, kerajaan Uthmaniyah, Sultan Abdul Hamid. Itu pun dihancurkan juga. Dihalau Sultan tu pada istana dia. Bermula dari situ hilang amalan Islam yang sebenar-benarnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga manusia hari ini daripada zaman tu, selepas hilangnya kerajaan Uthmaniyah, manusia mula hidup dengan amalan seperti mana amalan orang bukan Islam lah. Dan itu dikatakan modern, itu dikatakan up to date, itu dikatakan sophisticated dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu bukan model yang sebenarnya. Model yang sebenarnya bila mana kita gunakan seluruh apa yang kita fikirkan, tak kiralah kita nak kata sophisticated dan sebagainya, tetapi kita ambil keseluruhannya tadi dalam perbuatan kita mentaati perintah Allah. Maknanya tadi dalam kehidupan kita tiada kemurkaan Allah. Dalam kegembiraan kita tiada kemurkaan Allah. Dalam perbuatan kita tiada kemarahan Allah. Itulah kehidupan orang mukmin yang sebenarnya. Tapi apa berlaku sekarang ni tuan, Datuk, setiap juzuk perbuatan yang kita buat hidup atas muka bumi ni, boleh dikatakan 90% dah lari daripada amalan mukmin. Jadi tabligh ni sebenarnya dia tak tolak semua tu. Dia tak tolak kereta, berapa banyak orang tabligh pakai kereta Ferrari, Porsche. Tabligh dia tak tolak semua benda tu. Tapi tak tolak rumah besar, berapa banyak rumah besar kepunyaan orang tabligh siap dengan kolam renang. Dia tak tolak dunia tu. Dunia ni kita kumpul banyak-banyak.
untuk dijadikan jambatan ke akhirat. Jangan sampai dunia ni menyebabkan kita tak boleh pergi akhirat. Ini yang salah. Jadi sebenarnya apa yang kita nampak daripada krisis COVID-19 ni, kita nampak orang tabligh kemudian masuk dalam masuk dalam pusat kuarantin, duduk dalam wad, dia masih lagi dengan tasbih dia lah, kemudian masih lagi dengan Quran dia dan sebagainya. Itu adalah amalan orang Islam. Sebab di mana saja pun kita boleh menarik kesukaan Allah Subhanahu Taala, kita menarik rahmat Allah dalam keadaan kita sakit, kita boleh buat macam itu, apalagi kita sihat. Ini adalah orang tabligh. Jadi yang dia kata bahawa orang tabligh ni buat ziarah daripada katil ke katil, itu tak betul. Yang berlaku sebenarnya, cerita tu sebenarnya berlaku pada satu bilik je, bilik kuarantin. Jadi duduk dalam bilik tu sebenarnya dalam proses negatif dah semua. Jadi dia pergi bertanya khabar kepada kawan dia di katil-katil tu, itu saja. Jadi itulah amalan ziarah yang kecil pada dia lah. Tapi oleh kerana orang tabligh ni dah kehidupan dia salah satu perkara yang wajib dia buat untuk orang-orang dakwah dan tabligh ni, dia buat usaha ziarah. Jadi orang duk kaitkan benda tu dengan ziarah yang dia buat. Kita tak buat. Yang paling penting atas pada ziarah ialah taat kepada siapa? Atiullah wa atiur rasul wa ulil am. Maknanya tadi kita hidup dekat muka bumi ni, kita punya pemerintah kita yang mana kita kena ikut. Selagi dia tak langgar syariat, tak suruh kita buat perkara yang melanggar hukum Allah, kita boleh buat, kita boleh ikut. Sami'na wa ta'ana, kita dengar taat. Kerana keputusan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah kebaikan kepada kita. Siapa taat pemerintah, dia taat pada Rasul. Siapa taat pada Rasul, dia taat pada Allah. Perkara yang juga orang awam kadang-kadang dia tak faham. Jadi pada saya, apa yang nampak pada tabligh, orang tabligh tu sebenarnya benda tu bukan perkara yang janggal, bukan satu perkara yang agak orang kata pelik, tak pelik pun. Sebenarnya kalaulah dia biasa ke masjid, dia biasa pergi ke masjid dan sebagainya, dia takkan nampak pelik. Sebab apa amalan yang kita buat tu, itu amalan memakmurkan masjid. Masjid abadi. Sehingga kan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid ni hidup 24 jam. Hidup dengan apa? Hidup dengan ada orang iktikaf, hidup ada dengan orang solat fardu, hidup dengan ada orang solat sunat, ada orang baca Quran, tilawah Quran, ada orang zikir kat situ. Bukan setakat 5 waktu, tapi 24 jam hidup. Ini target orang yang buat kerja agama. Ini sebenarnya target dakwah tabligh, yang mana bila mana ada satu perkara saja orang akan rujuk masjid. Ada satu perkara yang berlaku saja orang akan rujuk alim ulama. Ada satu perkara yang berlaku saja orang akan rujuk pada imam. Ada perkara yang berlaku saja orang akan buat sama-sama menghadap Allah Subhanahu taala, buat solat hajat dan sebagainya. Dan benda ni memang dah berlaku pun. Benda ni dah berlaku. Jadi cuma tinggal lagi kita nak ajak orang yang dah faham ni, nak ajak orang yang dah faham bahawa ini amalan Islam, kita nak ajak dia pergi bagi tahu dengan orang lain. Kalau kita mampu pergi dekat, kita buatlah ziarah daripada rumah ke rumah tu di sekitar taman kita. Kemudian sebelah taman kita tu, kita pergi dah minggu ni buat taman kita, kita pergi minggu depan pergi taman orang sebelah juga, ajak dia buat perkara yang sama. Ini dipanggil ziarah, ini dipanggil gas ataupun jaulah. Dia boleh menarik rahmat Allah. Kalau kita ada masa lagi, ada masa yang panjang sikit lagi, ada keperluan yang cukup, kita pergi tempat jauh sikit, mungkin 10 km, 15 km, pergi 3 hari, duduk kat satu surau tu bagi tahu pada semua orang kampung kita buat macam ni. Cuba bayangkan kalau semua satu Malaysia ni buat macam tu. Tak ke menarik rahmat Allah SWT. Dan kalau ada kemampuan yang lebih besar, kita pergi masa panjang lagi sikit, 40 hari, pergi mana? Luar negara. 4 bulan pergi luar negara. Bagi tahu pada manusia bahawa sesungguhnya kejayaan kita adalah dalam mengamalkan agama. Taat perintah Allah, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berjaya. Tak kira apa dia. Dia sebagai seorang engineer ke, dia seorang doktor ke, lawyer ke, petani ke, peniaga ke, peruncit ke, pedagang ke, penyanyi ke, kan? Pelakon ke, lepak tepi jalan ke, tak bekerja duduk saja kat rumah ke, semua kena ambil
dan taat perintah Allah. Bila dia taat perintah Allah, dia tak buat apa-apa pun, dia penganggur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala. Itu cerita dia, Datuk. Okey. Boleh saya apa ni? Saya nak pergi ke satu lagi soalan yang keempat ni agaknya. Ali masalahnya ialah rasa saya tadi yang apa yang Ali terangkan itu, ini adalah orang Islam kena behave in a certain fashion. Jadi orang tabligh adalah nak menggambarkan kehidupan yang dulunya itulah kehidupan yang dipraktik oleh Rasulullah, para sahabat dan tabi'in. Dan oleh kerana tuan-tuan kita makin jauh pada agama, akhirnya apa yang tulen itu kita tak dapat nilai ketulinannya dan kita dapat menyesuaikan diri dengan ketulinan itu. Akhirnya kadang-kadang timbul fitnah kepada apa yang kita lakukan itu. Okey, itu satu keadaan. Kemudian apa yang saya nak sebut, nak balik kepada COVID-19 ni, pada masa yang sama saya nak sebutkan tadi, seorang doktor ni orang bukan Islam. Doktor ni Hindu tau. Namanya Dr. Lavinia Gayatri. Dia doktor di Sabah di sana, di Tawau Sabah. Dia menyaksikan orang-orang tabligh yang di kuarantin. Dia menyaksikan orang tabligh yang ada dalam ward. Dan dia kata, ini orang Hindu ni, doktor Hindu. Dia kata, tengok macam mana disiplin. Dia sebut, macam mana disiplinnya dia. Macam mana dia duduk, macam mana dia tidak menjadikan masalah, macam mana apa yang dibentangkan diberi pada dia terima saja, tak pernah komplain makanan, tak pernah komplain tempat, tak pernah komplain layanan, tak pernah komplain. Dan dia melihatnya macam mana perangai, adab, akhlak orang-orang tabligh ni betul-betul menjadi sesuatu yang very soothing, sangat menyejukkan mata mereka bila memandang orang tabligh. Yang ini disokong oleh satu doktor dan nurse yang berkhidmat di Kuala Lumpur di sini, yang menggambarkan seronoknya dia. Bila dia masuk ward, dia masuk tempat kuarantin yang ada orang tabligh, dia merasakan satu kesayuan, dia merasakan satu nikmat, dia merasakan satu ketenangan. Tenang. Dia tengok keadaan orang tabligh ni, dia tenang. Orang tabligh bila sampai waktu azan, dalam ward azan, dalam tempat kuarantin azan. Lepas azan, dia orang iqamah, lepas tu dia orang susun, masing-masing susun ikut 1 meter jarak. Mereka sembahyang berjamaah. Habis sembahyang berjamaah, ada tausiah. Mereka ada tausiah di antara mereka. Sepanjang-panjang masa, begitulah hidupnya. Dan apa yang saya nak sebutkan, dalam suasana itu pun, oleh kerana orang tak faham, akhirnya timbullah beberapa accusation, beberapa tentang tohmah-tohmah yang sepatutnya tidak dilemparkan kepada orang tabligh ni, tetapi oleh kerana ketidakpahaman kita dan ada mereka agaknya yang tak berapa seronok dengan tabligh ni, akhirnya menjadi kesempatan. Inilah masanya untuk kita, minta maaf perkataan, menghentam tabligh. Jadi macam mana Ali, kalau misalnya Ali dapat kupas sikit kat situ sebelum saya pergi kepada soalan yang berikutnya. Saya nak habiskan nanti soalan berikutnya dengan dari 2 lagi soalan. Kalau boleh kita kali ini dijawab dalam masa 5-6 minit begitu untuk kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Sila Ali. Okey, baik. Yang doktor tadi kan, yang doktor tadi sebenarnya kita kena balik kepada perkara yang asas. Kenapa doktor tu bercakap demikian? Saya sebagai satu orang dakwah tabligh yang memang daripada usia 19 tahun buat kerja agama sampai sekarang 53 tahun, dan sudah pastilah saya akan mengiyakan segala-galanya tentang tabligh ni. Tapi sekarang ni satu orang doktor yang bukan beragama Islam, dia cerita tentang kebaikan dakwah tabligh dan sebagainya. Jadi kita kena lihat, kita kena faham pada peringkat awal, kita faham bahawa doktor ni kenapa dia merasa senang? Kenapa dia merasa senang dengan segala apa yang telah dibuat oleh orang dakwah tabligh? Pertama sekali, doktor kerja dia adalah untuk merawat, untuk menjaga dan sebagainya. Jadi dia punya sistem dia sendiri, dia ada kaedah dia. Kalau nak buat rawatan macam mana kena kita, passion dia, pesakit dia kena ikut. Kalau dah berada di ward, untuk dia membuat pemeriksaan rawatan, macam mana prosedur dia, macam mana kaedah dia, dan pasien dia kena ikut. Dan bila berada di dalam ward tu sendiri, macam mana dia punya prosedur dia, dan semua pasien dia kena ikut. Jadi bila kena pada kita orang tabligh ni, memang kita dah diajar. Dan kebanyakan orang pun bukan orang tabligh pun, bagi mereka
orang yang mempunyai hati yang baik, maka dia tak ada sifat membangkang. Tugas doktor itu, dia lebih faham tentang kerja dia. Dia lebih faham tentang kerja dia. Jadi bila apa saja yang pihak hospital ataupun doktor dan jururawat sendiri arahkan kita buat. Dan dalam masa yang sama, bila mana kita ada masa terluang, kita buat amalan kita. Kita buat amalan yang biasa, baca Quran, kemudian zikir, azan, kemudian buat solat berjemaah. Itu adalah kewajipan kita. Dan dalam kewajipan kita buat kewajipan taat pada perintah Allah, maka kita bawa ketaatan kita yang dalam sembahyang, dalam kehidupan kita di luar sembahyang. Ketaatan dalam sembahyang dibawa keluar sembahyang. Maknanya tadi, bila kita berada dalam satu suasana, dalam satu tempat yang mana ada dia punya ketua dia, dalam ward tu ketua dia doktor. Si doktor kata, saya nak awak dibuat injection, dibuat pemeriksaan hidung dan tekak ni pada pukul 9 dan berbaris dan duduk jauh-jauh. Jadi kita kena ikut. Walaupun dalam keadaan kita panas, kita panas, itu tak ada kipas sebab kita kena datang pukul 9 sebab doktor suruh datang. Hari ni kita ikut. Jadi yang sami'na wa ta'na tu tadi, ada satu perkara yang memang dah cerita dalam agama, kita bawa dalam agama, kita bawa dalam kehidupan kita. Maknanya kita dengar dan kita taat. Kita dengar dan kita taat. Dan sebenarnya ada ini sifat ni perlu ada pada semua orang. Bukan pada orang tabligh. Ada pada semua orang. Jadi yang boleh menyebabkan perkara ini berlaku, kita tidak engkar perintah, kita mendengar kata dan sebagainya, kerana amalan yang kita buat. Kalamullah, kalam Rasul ni dia akan membaikkan hati kita. Dia akan melembutkan hati kita. Kita zikir pada Allah, baca Quran dan sebagainya. Tak ada sebab kita nak melawan, tak ada sebab kita nak membantah, tak ada sebab kita tak nak dengar kata. Bila mana orang suruh kita buat kebaikan, secara rasional, bila orang cerita kebaikan, takkan kita nak tolak. Secara rasionalnya, bila orang bagi kebaikan pada kita, takkan kita nak tolak. Sudah pasti kita ambil. Jadi pada saya amalan yang dibuat menyebabkan doktor yang bukan pun beragama Islam, dia rasa sejuk mata melihat dan sebagainya, kerana kita buat perkara yang baik. Kita zahirkan perkara yang baik. Kita tunjukkan akhlak yang baik. Kita bercakap perkara yang baik. Sehingga kan setiap masa saya sendiri mendengar dan saya sendiri secara tak langsung bercakap. Setiap kali selepas buat pemeriksaan dan sebagainya, kami akan berdiri dan doa depan dia. Wahai Allah, saya doa depan dia orang. Bukan saya nak buat-buat. Memang saya memang macam tu. Bangun, lepas dia swab dan segalanya, tanya, doktor macam mana ni semua? InsyaAllah nanti Abang Ali kita akan bagi jawapan dalam 2-3 hari lagi test tu. Kita bangun ramai-ramai, kita cakap, engkau aminkan. Wahai Allah, kesianlah mereka, ya Allah, jauhlah mereka daripada berjangkit dengan penyakit ini, ya Allah, ya Allah, kami dijangkiti, kami bukan pembawa penyakit, ya Allah, kami dijangkiti, ya Allah, mereka tak tidur siang dan malam, ya Allah, mereka menjaga kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lindungilah mereka tinggalkan anak isteri mereka, datang tunaikan tanggungjawab untuk jaga kami, ya Allah, ampunkan kami, ya Allah, ampunkan mereka, ya Allah, jauhi daripada wabak ini, ya Allah, anak isteri mereka, ya Allah, anak isteri kami. Kita doa untuk dia, untuk bekerja-bekerja, kita doa depan-depan. Kita doa dan kita ucap terima kasih dan kita minta maaf dengan dia. Saya setiap kali berjumpa saya minta maaf. Abang minta maaf kerana menyusahkan, ya Allah, menyusahkan kamu semua. Tak ada abang. Ini tanggungjawab kami. Kita minta maaf. Dan perkara yang baik ni kita kena bagi tahu pada dia. Yang memang datang daripada bila kita datang daripada hati sanubari kita. Sebab kita ni mangsa. Saya pernah Ini saya bagi tahu dengan Datuk dan kepada semua pendengar. Orang nurse ataupun jururawat yang saya cerita dekat dia tu, dia macam nak menangis, dia macam terkejut dan takut dan dia macam menggigil. Saya cakap macam mana dengan dia. Selepas saya diambil, bila mana saya dibawa balik oleh kedutaan Manila ke Kuala Lumpur, daripada Kuala Lumpur ke LIA, dimasukkan terus dalam ambulans, dibawa masuk ke Hospital Sungai Buloh. Kemudian saya dibuat swab dan diambil darah. Ambil darah daripada cucuk darah ni, daripada lengan, ambil test. Satu botol darah tu dan saya didapati positif. Selepas saya positif,
Saya duduk di ward biasa tu, saya dimasukkan dalam satu kamar, satu bilik yang memang bilik tu tak ada orang lain. Bilik tu saya cuma berdua saja. Yang memang positif punya patient, pesakit yang positif dimasukkan dalam tu. Setiap hari pukul 8 dia akan datang, cek darah, cek temperature dan tanya khabar dan sebagainya. Jadi saya pernah cakap dengan nurse tu, saya cakap, nurse, kalau nurse ni tengok kalau ada orang yang pelik-pelik, tak kira lah orang lelaki ke perempuan yang nurse tak biasa nampak, tiba-tiba ada dekat sini, nurse cepat-cepat bagi tahu. Cakap, siapa, mana boleh masuk? Siapa yang ada boleh masuk? Tak ada orang boleh masuk, pakcik. Mana tahu malaikat maut dia boleh ziarah kita. Dia menangis dengar tu. Dia kata dia tak pernah ada dia bekerja sebagai jururawat, tak pernah ada pesakit cakap macam tu. Takut. Dan saya memang saya sentiasa dah, bukan nak kata saya ni apa, saya dalam keadaan tu saya istighfar ribuan kali sepanjang saya dapat positif dan saya sentiasa bersedia cakap dengan diri saya, ya Allah, kalaulah malaikat maut aku dah datang dan malaikat maut datang nak cabut nyawa aku, ya Allah, aku reda, aku nak tengok dia, ya Allah. Aku nak tengok, ya Allah. Dan saya cakap dengan jurawat tu takut, menggigil. Pakcik, jangan cakap macam tu. Cakap, kalau misi nampak ada orang pelik ke, tak kira lah orang lelaki ke perempuan pelik, bukan orang sini, tengok bagi tahu dengan saya. Tu siapa? Mungkin malaikat maut lah. Dia takut. Sampai kita zahirkan macam tu. Dia kata, saya tak pernah orang cakap macam ni, pakcik. Dia jadi takut. Tapi bagi mereka yang Allahu Akbar, bukan nak kata jauh dengan alam akhirat, memang kita jauh dengan alam akhirat pun. Bagi mereka yang tak faham kehidupan beragama dalam dunia ni kalau kita taat pada Allah, kita faham agama, kita dah tahu dah kehidupan akhirat kita macam mana. Pengakhiran kita kalau kita betul macam ni, kalau kita tak betul macam ni. Jadi persiapan yang kita buat tu sehingga menyebabkan hati kita cakap, ya Allah, malaikat maut datang, aku sedia, ya Allah. Dia boleh jadi macam tu. Okey. Keyakinan kita macam tu. Sehingga saya cakap dengan misi macam tu. Misi tu menggigil, takut. Tak pernah ada orang cakap. Tapi saya tahu bahawa saya sedar sesungguhnya saya akan hadap maut ni. Mau tak mau saya akan pergi jumpa dengan malaikat maut ni. Saya akan berjumpa dengan malaikat maut ni. Jadi saya cakap dengan misi macam tu. Cerita dia. Okey, apa ni Ali ya. Kita dah bincang ni. Mungkin nanti ada satu soalan. Tuan-tuan, dengan Ali saya nak bagi tahu apa yang sedang sekarang ni kita perjuangkan, tuan-tuan dan puan ya. Demi untuk agama, demi untuk menyelamatkan umat, demi untuk memanggil umat berbondong-bondong kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, daripada dakwah yang disebut oleh Ali tadi, dakwah yang praktikal dalam bentuk verbalization, tapi sampailah masanya kita dakwah yang something yang solid, yang dapat ditengok, yang dapat dilihat, yang dapat dibuat untuk melatih manusia-manusia supaya mereka menghadap malaikat maut yang disebut tadi. Perkataan yang terakhir yang keluar daripada mulut mereka ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Untuk itu Ali ya, saya dengan teman-teman sedang mengusahakan. Ali, saya nak terangkan sikit masa dalam 2 minit, 3 minit. Saya sedang mengusahakan teman-teman, saudara, penubuhan membangunkan apa yang kita panggil Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah. Tempatnya di Batu 15 Sungai Semungkis, Ulu Langat di sana. Dan bangunan ini memakan belanja 13 juta. 1 juta untuk tanah sudah diselesaikan. Kita sudah beli tanah itu dan tanah itu diwakafkan atas nama Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah wakaf. Kerana tanah itu kita wakafkan. Atas tanah itulah kita nak dirikan ini. Ali, ini bangunannya Ali. Kita nak dirikan bangunan ini namanya Anjung Husnul Khatimah. Tempat ini nanti orang-orang boleh datang daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Sabah, Sarawak, daripada Kelantan, Terengganu, Johor, seluruhnya. Tiap-tiap hari ada 250 orang untuk mereka mengikuti program sebahagian daripadanya apa yang disebutkan oleh Ali tadi. Nombor 2, program yang membawa mereka mengenal
apa itu Islam sebenarnya, amalan-amalan Islam, salatnya, zikirnya, Qurannya, bagaimana mendapatkan ilmu dan amalan untuk bersedia mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada sebenarnya tuan-tuan dalam sistem pendidikan. Prasekolah kita ada, sekolah rendah ada, sekolah menengah ada, sampai universiti kita ada, sampai tempat bekerja kita ada kursus, tapi kursus di akhir hayat ni tak pernah dibuat. Tak ada kursus di akhir hayat. Inilah kursusnya, insya-Allah bermodul 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Datang 3 hari 2 malam, balik. Kemudian tu bila dia lapang, datang lagi. Balik, datang lagi. Tuan-tuan dan puan, semuanya dalam bentuk modul. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. InsyaAllah. Dan kepada anak-anak, tuan-tuan dan puan, anak-anak yang berumur 15 tahun, sampailah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, yang mengkhidmati mak bapak yang masih hidup lagi, kita ajar anak ni. Kamu mesti menjadi anak yang saleh, anak yang salehah. Kamu kena mesti mengkhidmati mak bapak kamu sebagai anak yang saleh, anak yang salehah. Antaranya, kamulah nanti yang memandikan mak bapak kamu. Kamulah yang mengkafan kepada mak bapak kamu. Kamulah yang meletak, yang menyembahyangkan. Kalau boleh kamu mengimamkan solat jenazah ayah kamu. Kamulah yang meletakkan ayah kamu ke liang lahat. Kamulah yang akan mengkuburkan, yang akan yang menutup keranda ayah kamu dan menutupnya dan menimbusnya di kubur nanti. Dan kamu yang mentalkinkan, kamu yang mendoakan, dan kamu jugalah yang akan menjaga harta tinggalan ibu bapa supaya harta itu tidak disalah digunakan, yang akan menyeksa nanti roh yang berada di alam barzah. Tuan-tuan, ya, kalau kita buat ni, satu dunia belum ada lagi program seperti ini, satu dunia belum ada lagi institusi seperti ini, inilah yang kita bangunkan. Maknanya, apa yang Ali buat, pertaliannya, sambungannya adalah ini. Ali dan saya pun terlibat dalam dakwah ni, tuan-tuan, dah 40 tahun dah terlibat dalam dakwah ini. Tapi kalau kita tidak ada penghujungnya, tuan-tuan, tak ada penghujungnya macam ini, takut tuan-tuan dan puan kita mati tidak dalam mati sebagaimana yang kita hendak. Radhiyallahu anhum radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sedang kita perjuangkan. The whole thing, Ali, it is non-profit making. It is non-profit making. Macam mana dananya? Dananya daripada wakaf, dananya daripada zakat, dananya daripada sedekah, dananya daripada infak, dananya daripada fidyah, dananya daripada amal jariah fi sabilillah dan sebagainya. InsyaAllah kita buat ni antara Perbadanan Wakaf Selangor. Perbadanan Wakaf Selangor ialah anak syarikat kerajaan negeri milik Majlis Agama Islam Selangor MAIS bersama dengan yayasan yang saya pimpin, Yayasan Sabha. InsyaAllah kita nak bangunkan dalam 2 tahun ini, tanahnya dah siap, tanah dia punya site plan-nya sudah ada, tanahnya sudah dibangunkan, cocok-cocok sudah dibuat, longkang-longkang sudah dibuat, hanya nak menunggukan bangunan ini akan dibangunkan di tanah itu. Saya menyuruhkan Ali, nanti Ali bersama dengan teman-teman Ali, tolong tuan-tuan Ali. Inilah tinggalan kita. Inilah legasi kita. Selain daripada dakwah yang kita buat, kita keluar insya-Allah cara modul-modul yang diletakkan oleh tabligh, cara-cara tabligh yang bagus itu tuan-tuan dan puan, maka di hujungnya insya-Allah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh umat Islam akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati mengucap kalimat terakhirnya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis menyebutkan, anak Adam mati mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang beriman, Allah wajibkan syurga ke atas mereka. Inilah perjuangan kita di awal, inilah perjuangan kita di akhir. Sambungan daripada seluruh usaha dakwah yang telah dibuat tuan-tuan dan puan dalam konteks ini, Jamaah Tabligh sudah ada di Malaysia ini sudah melebihi 80 tahun. Kita bekerja keras untuk itu dan pada masa yang sama insya-Allah dilorongkan mereka, siapa juga yang kecil, yang besar, tua, muda yang masuk Islam, mari kita sama-sama untuk berjuang, untuk sama-sama mendepani Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah sayang kita dan kita sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama Ali, ya, saya tulis ada 3 buku sebenarnya. Ini bukunya tuan-tuan, ini bukunya insya-Allah, ya, yang kita gunakan buku ini untuk program saya. Ali, satu hari saya ada 5 kali program, Ali. Pagi-pagi pukul 7, saya ada program 10 minit membincangkan buku ini. Buku ini 10 minit aja. Pagi pukul 10 dengan pukul 5 petang. 7 pagi dengan pukul 5 petang. Bukunya ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Ini saya akan bincangkan 10 minit. Lepas itu pukul 7 pagi, kita ada pukul 9.30 pagi. Buku ini pula. Buku 9.30 pagi ni buku namanya
khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Ini pukul 9.30 pagi. Saya hendak anak-anak kita seluruhnya tak boleh. Anak yang tak pergi masjid tak boleh khidmat mak bapak. Anak yang tak baca Quran tak boleh khidmat mak bapak. Anak yang tidak sembahyang berjamaah tidak boleh mengkhidmat ibu bapa sebagai anak yang saleh, membantu mak bapak mengakhirkan hayatnya dalam husnul khatimah. Kita hendak anak-anak seluruh di Malaysia, anak Hasan Ali terutamanya, anak Ali terutamanya, dan anak-anak orang lain, anak-anak yang dekat membantu, anak-anak yang akan dapat meletakkan ibu dan ayahnya ke jalan untuk mati dalam husnul khatimah, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan ya, ini dia punya apa-apa juga tuan-tuan ya. Ini nombor telefon. Ini nombor telefon tuan-tuan, nampak ke nombor telefon ni? Nampak? Boleh nampak ke? Nampak. Nombor telefon tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan tengok telefon 013-628-3985. 013-628-3985. 013-628-3985. Tuan-tuan boleh berhubung dengan Suraya untuk dapatkan buku-buku dan juga untuk menderma secara ikhlas kepada anjung husnul khatimah ini. Inilah yang sedang saya usahakan tuan-tuan. Inilah yang saya usahakan. Ke mana-mana saya pergi tuan-tuan. Selain daripada saya berdakwah macam Ali juga tuan-tuan ya. Alhamdulillah ada kesempatan untuk keluar setakat yang saya mampu 40 hari dan sebagainya, 3 hari dalam sebulan dan sebagainya. Tapi inilah yang juga saya usahakan insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saya, kekuatan kepada teman-teman. Jangan lupa tuan-tuan, untuk program ikut dalam Facebook Datuk Dr. Hasan Omar Ali ini mula-mula pukul 7 pagi, lepas tu pukul 9.30 pagi, lepas tu pukul 2.30 petang ada tazkirah zuhur 2.30 petang. Lepas tu pukul 5 petang 10 minit tadi, 10 minit. Lepas tu malam yang ini sepatutnya pukul 9 malam saya sekali lagi dengan kuliah Isyak 9 malam. InsyaAllah hari-hari 5 program. Sejak 18 hari bulan Mac sampailah kepada insya-Allah mungkin sampai akhir kita nanti tuan-tuan. Akhirnya saya nak minta Ali memberikan sedikit yang terakhir agaknya untuk memberikan kepada tuan-tuan. Tapi saya nanti nak tutup, saya nak yakinkan kepada kita. Tuan-tuan ya, apa yang dibuat oleh tabligh dan Menteri Agama kita sekarang pun dah mengatakan jangan kita tuduh melulu kepada pergerakan macam seperti ini. Inilah pergerakan yang mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Takut nanti azab Allah akan turun kalau kita mempersendakan gerakan-gerakan yang seperti ini. Jadi Ali, kalau dapat Ali yang terakhir ni mungkin dalam masa 5 minit mungkin dapat memberikan sikit pesanan kepada teman-teman yang sedang mengikuti program kita ini. Baik, insya-Allah. Terima kasih Datuk. Jadi pertama sekali kita berbalik pada tajuk asal COVID ataupun coronavirus punya krisis yang melanda seluruh dunia ni, Malaysia ni, dan saya sebagai bekas mangsa jangkitan COVID-19, pertama sekali lah sebelum apa-apa saya nak ucapkan ribuan terima kasih daripada diri saya, jutaan terima kasih kepada diri saya dan juga mewakili jemaah-jemaah tabligh mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak kerajaan yang telah memberi amanah kepada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dengan doktornya, dengan para petugas jururawatnya, medical assistant, sehingga siapa saja yang ada dalam Kementerian Kesihatan KKM, kepada PDRM, Polis Diraja Malaysia yang menjaga buat roadblock, jaga selamat dan sebagainya, kepada tentera, pada pertahanan awam, kaki tangan sukarelawan. Kami ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kerana telah korbankan diri masa kamu untuk menjaga kami, rakyat terutamanya mangsa jangkitan COVID-19 ni, dengan susah payah, pakaian yang kamu pakai, dengan siang dan malam menjaga kami. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Tiada kata lagi lah untuk kami ucapkan. Hanya Allah saja yang dapat membantu jasa kamu. Dan sesungguhnya kamu adalah wira dan wirawati negara. Sesungguhnya kamu adalah wira dan wirawati negara. Dan kamu adalah hero kami. Kamu adalah hero kami. Kami akan kenang jasa kamu semua sampai kami mati. Ini yang saya nak ucapkan. Dan perkara yang kedua, saya nak ucapkan juga bahawa
saya nak betulkan salah faham pada seluruh netizen ataupun rakyat marhaen tentang krisis COVID-19 ini. Tabligh ataupun orang dakwah ataupun jemaah tabligh ataupun orang dakwah, mereka bukan membawa penyakit. Mereka bukan membawa penyakit COVID-19. Mereka dijangkiti. Mereka adalah golongan yang dijangkiti. Kalaulah kita tanya bukan orang tabligh, mereka pun tak nak kena jangkitan ni. Orang tabligh pun tak nak kena jangkitan ni. Tanyalah siapa saja ataupun tanya makhluk yang atas bulan. Kalau dia ada makhluk dekat bulan sana, kita tanya dia, nak tak sakit? Dia tak nak. Tetapi telah dijangkiti. Telah dijangkiti. Jadi adalah satu perkara yang tidak rasional dan tidak bijak. Kita saling salah menyalahi. Sekarang kita bukan nak salah menyalahi. Kita kena cari kaedah cara dia, macam mana cara nak rawat merawati. Nak elak mengelaki benda ni. Supaya kita boleh berhentikan wabak ni. Contoh yang telah dibuat iaitu menyekat rantaian. Apa dia maksud dia? Untuk menyekat supaya manusia tidak berhubung satu sama lain. Kalau berhubung, dia akan menyebabkan jangkitan. Mana transfer daripada satu orang kepada satu orang. Daripada satu individu ke satu individu. Jadi kerajaan dah kata, dia keluarkan arahan pengawalan pergerakan. PKP. Duduk rumah. Kalau nak keluar pun seorang saja. Itu pun untuk keperluan. Maka kita ikutlah. Sebab itu perkara yang sudah difikirkan jalan yang terbaik. Kalau dia beritahu bahawa kita solat di rumah, kita kena mengadu dengan Allah, kena cakap dengan Allah, kenapa kita ikut perkara ni. Itu ada satu kaedah. Maknanya usaha dan ikhtiar kita untuk demi kebaikan umat sejagat. Jadi dua perkara tu saya nak bagi tahu akhir kata saya. Pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih kepada diri saya sendiri sebagai bekas mangsa COVID-19 bermula daripada dibalik daripada Manila, kemudian ditahan di Watts hinggalah ke kuarantin terakhir di ILKAP, yakni Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan Negara, duduk sana selama 21 hari. Semuanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada KKM dan petugas-petugasnya. Jasa kamu tu memang sangat tinggi dan tidak ternilai pada kami tak mampu nak balas. Dan juga perkara kedua, saya ulangi lagi sekali bahawa jangan salahkan sesiapa tentang perkara ini. Kita kena ambil satu fikiran yang positif bahawa macam mana kita nak kawal benda ni kan. Dan tabligh ini adalah golongan yang dijangkiti, bukan dia yang membawa penyakit. Dia dijangkiti penyakit. Jadi itu saja Datuk. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada Datuk kerana menjemput saya untuk bersama-sama dalam program live di Facebook bersama Datuk Dr. Hassan Ali, yang mana Datuk Dr. Hassan Ali telah menyediakan satu platform yang mana tidak pernah wujud di negara-negara Islam, yang mana satu tempat yang agak selesa lah untuk kita buat amal dan sebagainya, insyaAllah. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada lagi. Okey. Para penonton dan penonton sekalian, ya, alhamdulillah tadi ada sikit teknikal. Maklumlah tuan-tuan, kita bersandar kepada internet, kepada wifi dan sebagainya. Mungkin agaknya suasana cuaca tidak berapa baik. Apapun Ali, ini bukan malam pertama, malam yang terakhir, bukan hari pertama, hari yang terakhir. Dan saya ingat nanti dengan Ali, kita buat akan bersiri-siri begitu nak membentangkan kepada rakyat Malaysia tentang keperluan dakwah, dan setiap orang mesti memikul tanggungjawab mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Muslim. Allah berikan kita segala kekuatan, segala fasilitas ini mesti kita gunakan sebagai alat untuk mengagungkan Allah, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan pun setuju kalau saya nanti dengan Ali, dan saya nak jemput juga Maulana Hilmi nanti. Maulana Hilmi tuan-tuan, dengan Ali, dengan biasanya mengadakan program-program yang sama tuan-tuan dan puan,
dan yang menyebut anak-anak muda, orang-orang yang penyanyi-penyanyi, artis-artis dan sebagainya yang mendekati agama, orangnya adalah antaranya ialah Maulana Hilmi. Dia dah bersetuju untuk datang bersama-sama nanti tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Saya mungkin selangkan nanti antara ahli Rusia dengan Maulana Hilmi, kita tengok masa yang sesuai untuk kita bawa. Dan tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya nampak cara ini tuan-tuan, inilah cara yang terbaik untuk menerangkan kepada muslimin muslimat supaya mereka menganggap dakwah ini tugas semua orang, fardu ain tuan-tuan. Dakwah ini fardu ain, setiap orang mesti memikulnya. Pada masa yang sama tuan-tuan dan puan, kita ucapkan terima kasih. Mungkin peringkat awal ini tuan-tuan majlis pada malam ini kita nak clear up. Kita nak clear upkan benda-benda yang tidak jelas, dan ahli telah memberikan penjelasan yang sangat baik dan tentang tabligh, tentang COVID-19 dan sebagainya, dan diharapkan penjelasan itu tuan-tuan dan puan dapat mengikis segala keraguan yang ada pada kita supaya keraguan itu tidak akan menjadi lebih marak lagi, menjadi fitnah kepada satu gerakan yang saya yakin inilah gerakan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan. Tolong tuan-tuan, selepas ini tuan-tuan ikut kita dalam Facebook. Kita Ali ada Facebook, kita punya YouTube, tuan-tuan, YouTube, dan kita ada Instagram kita dan tuan-tuan. Pergilah kepada YouTube, pergilah pada Instagram, pergilah kepada kita punya Facebook dan sebagainya bersama dengan Ali. Ali pun ada YouTube, Ali pun ada Instagram, dan Ali pun ada Facebook dan sebagainya. Tuan-tuan, insya-Allah sekali lagi ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada teman-teman, kepada seluruhnya. Sebenarnya tuan-tuan punya ramai nyali yang mengucapkan kepada kita selamat, beri salam kepada kita, tak mampu kita nak menjawab satu persatunya. Dan begitu juga yang berikan komen-komen terlalu banyak sebenarnya, tapi tak mampu juga kita nak pergi sebab kita nak mendengar daripada Ali tentang cerita yang sebenarnya dengan soalan-soalan yang saya kemukakan tadi. Apapun tuan-tuan dan puan, apapun tuan-tuan tentang program ini, tentang juga yang saya sebutkan tadi, Anjung Husnul Khatimah, tentang buku-buku yang seluruhnya saya gunakan buku itu untuk membangunkan Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan boleh hubungi 013-628-3985. 013-628-3985. Sekali lagi, 013-628-3985. Hubungi Puan Suraya. Ali, terima kasih banyak-banyak. Tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi nanti bersama Ali, bersama Maulana Hilmi, yang lain-lain dan yang lain-lainnya insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.